Aku nak ada rumah sendiri lah. Tak kisahlah ada modal ke tak ada modal ke, kita jalan je. Kita cetus ni idea buat sendiri tu sebab tak mampu untuk upah tukang. Pakar radiologi pun dah sahkan kanser stage awal. So doktor kata, buatlah apa yang you happy. Sebab kata kanser ni kita nak kena semangat ni, nak kena happy. Kuih bulan mempunyai pelbagai jenis, klasik mooncake, Shanghai mooncake dan pelbagai jenis lagi mooncake. Untuk siapkan sejenis perisau, saya mungkin mengambil masa paling kurang 6 ke 7 jam. Dan saya mempunyai lebih 10 jenis inti yang berlainan. So, setiap satu hari kita hanya akan producekan sejenis saja inti. Dia mencuri perhatian ramai menerusi video yang dimuat naik ke laman media sosial setahun yang lalu, memaparkan seorang wanita membuat kerja-kerja pertukangan rumah. Wanita ini tekad membuat rumah sendiri kerana tidak mampu untuk mengambil tukang rumah. Permatang Badak, Kuantan, Pahang, tempat kelahiran seorang wanita yang berjiwa kental. Berusia 31 tahun, Auni Hazwani amat dikenali oleh penduduk sekitar dengan kemahiran membuat rumah dan bertukang. Namun, dia bukanlah seperti kontraktor rumah yang lain. Lebih mesra disapa dengan Wani, dia hanya membuat kerja pengubahsuaian rumah sendiri dan ibu bapanya. Tanpa disangka, hasil kerjanya di laman sosial mendapat jumlah tontonan yang tinggi. Tapi waktu saya start buat ikat bata dapur rumah ni, tahun lepas, saya kata daripada ikat dah buat video, saya biasa up dekat Instagram atau Facebook je. Tapi kalau saya kata nak up dekat TikTok lah, tak ada follower pun kan, cakap macam tu saja je lah up kan. Saya up malam, besok pagi saya tengok benda tu dah meletup dah. Maksudnya dah ramai orang follow, dah orang kata apa FYP kan, macam tu kan. Saya pun tak tahu apa benda FYP ni kan. Kawan cakap, oh rupanya dia lalu kat follow orang ni tu. So kat situ lah dia bermula. Video pertama terus meletup macam tu je. Kemahirannya tidak diperolehi dalam waktu yang singkat. Seperti tukang lain, pada peringkat awal, Wani sukar mencapai kesempurnaan dari segi hasil kerja. Namun, berkat usaha keras dan minat yang mendalam, ianya membuahkan kejayaan. Rumah ni tercetus ni idea nak buat sendiri. Nak kata lama tu tak lama lah, tapi beberapa tahun lepas lah. Beberapa tahun lepas ada simpan angan-angan lah, macam orang lain ada rumah sendiri, dia boleh dekorate rumah sendiri semua. Kita pun rasa macam teringin jugalah, sebab bila kita duduk dengan mak ayah, kita akan ikut style mak ayah punya rumah dia orang kan. Kita tak boleh beria sangat. Jadi bila rumah sendiri, nanti kalau ada rumah sendiri, kita boleh dekorate sendiri. So daripada segi design, idea dalam dia semua tu, tu yang membuatkan saya rasa macam aku nak ada rumah sendiri lah. Tak kisahlah ada modal ke tak ada modal ke, kita jalan je. Tapi nak upah orang tak mampu,
Jadi tercetusnya idea buat sendiri tu sebab tak mampu untuk upah tukang. Bermula dengan pengubahsuaian dapur rumah ibu bapanya pada 2021, anak keempat daripada 6 beradik ini berjaya menyiapkannya dengan hanya sebulan dibantu ayahnya menggunakan kos sebanyak RM1,500. Kini wanita hebat ini mengorak langkah menukang rumahnya sendiri. Wani bukan sahaja berkemahiran dalam membuat rumah, malah ibu tunggal kepada seorang cahayamata ini adalah seorang guru Al-Quran dan Kafa di Sekolah Menengah Agama Al-Ihsan di Tanjung Api, Kuantan. Rutin hariannya adalah bertukang pada pagi hari dan mengajar pada waktu petang. Kalau modal rumah ni memang fully saya guna duit, nak kata fully tu ada juga sebahagian daripada sumber lain. Cuma mostly daripada saya punya duit allowance hujung bulan lah mengajar Al-Quran kat sekolah tu. So saya akan simpan lah ataupun ambil 100 ke 300 lah paling banyak. Sebahagian daripada sumber lain tu daripada live lah. So daripada live TikTok tu, waktu saya macam ikat butter ke buat kerja ni saya akan live. So waktu tu dia orang akan bagi gift. Gift banyak kan. Bila dah banyak saya akan kumpul lah. Seminggu tu baru saya claim. Setakat hari ini, Wani berjaya mengumpul 260,000 pengikut di laman media sosialnya hanya dengan memuat naik video-videonya membuat rumah. Sejak kecil, Wani meminati bidang seni. Biarpun cita-citanya ingin menjadi seorang arkitek tidak kesampaian, namun minat terhadap bidang seni disalurkan kepada cabang pertukangan dan pembuatan rumah. Kalau kerja-kerja lasak ni memang daripada kecil saya minat kerja-kerja lasak lah. Sebab waktu kecil pun perwatakannya agak boyish sikit lah. So saya suka benda-benda yang lasak. Saya tak suka buat kerja-kerja macam kerja-kerja biasa orang perempuan kan, masak apa semua tu kan. Tapi macam saya tak minat. Saya suka kerja yang orang kata lebih mencabar lah. Jadi start dari situ lah kot saya rasa jadi kita berminat dengan kerja-kerja berat dan more tu kerja lelaki berbanding kerja perempuan. Wanita yang turut dipanggil ustazah ini bersyukur dikurniakan kemahiran bertukang. Dengan kebolehan yang ada, dia berjaya menjana pendapatan. Projek kayunya yang pertama adalah membuat kios foto dari kayu pine bagi majlis perkahwinan kawannya sendiri. Okay, sebelum buat rumah ni, saya memang ada bisnes kerja kayu lah. Ada bengkel, mini bengkel kat tepi ni. So dah 8 tahun buat bisnes kerja kayu tu. Cuma lately ni saya tutup bengkel sebab fokus ada rumah. Dia sebab kerja kayu ni ada satu kerja yang berat dan lasak jugalah. So bila nak buat rumah ni, dia macam ada kaitan jugalah sebab dia bezanya cuma tukang kayu, tukang rumah. Cuma dia lagi mencabarlah untuk rumah ni. Orang kata apa tak jauh lah lagi bidang perkayuan tu ke rumah. Cuma dia lebih mencabar, lebih berat dan kita kena explore banyak benda lah. Wani beruntung mempunyai keluarga yang banyak memberi semangat dan sokongan untuk beliau terus maju ke hadapan. Ayahnya yang merupakan seorang pesara polis dan ibunya seorang pesara kerajaan tidak pernah jemu memberi dorongan. Wani turut mendapat nasihat daripada ahli keluarga yang lain dalam hal pertukangan rumahnya selain belajar sendiri di program televisyen. Orang kata apa, bila minat tu ada kita nak explore, kita suka. Bila ada rancangan TV ke keluar kan, macam cerita orang putih, tiny house, buat rumah terpokok apa semua. Saya kata, sebab saya tukang kayu, jadi benda tu berkait dengan kayu juga kan. Tiny house tu banyak kayu kan. Kita jadi minat tau. Saya tengok dekat TV, bila macam part yang detail-detail sikit, saya tengok dekat YouTube lah. Video online macam ni kan. So, kat situ lah saya belajar banyak kat situ. Memang kat situ, tak ada kursus, tak ada belajar kat mana-mana. Memang dekat, mostly dalam TV ataupun dekat online sahaja.
Bagi hal yang berkaitan dengan rumahnya, Wani akan mendapat pandangan dari kakak dan juga abang iparnya. Keduanya merupakan pakar dalam bidang kejuruteraan. Walaupun semasa peringkat awal, Wani hanya mengikut nalurinya sendiri dalam membuat rumah, namun berkenaan isu keselamatan, dia tetap meminta pendapat mereka yang lebih arif. Dan diorang kalau balik kampung pun, sebulan sekali akan balik kampung, kakak akan buat inspection lah. Nak kata inspection yang adik-beradik begini lah, dia datang tengok macam kan. So setakat ni dia kata untuk rumah sendiri okey dah ni, dia kata. Macam tu. Waktu tu saya baru naik tiang rumah saja. Saya start sakit perut. Sakit kat bahagian perut, tak berhenti non-stop 3 minggu. Sakit yang tak pernah saya rasa sebelum ni. Mula-mula doktor kata batu karang. Doktor arrange untuk buat CT scan apa semualah. Pakar radiologi pun dah sahkan kanser stage awal. Biarpun sibuk dengan rutin hariannya, pada waktu pagi dan petang, Wani tidak melupakan tanggungjawabnya dalam membesarkan seorang anak perempuan yang kini sudah berusia 9 tahun. Sebagai ibu tunggal nak bahagi masa tu mungkin sebab anak saya seorang je, jadi tak susahlah untuk handle. Dan anak pun dia jenis yang berdikari. Dia tak perlukan semua bantuan kita. Jadi daripada kecil memang dia banyak sangat berdikari. So bila makin besar ni orang kata dari segi nak mengurus tu tak ada masalah. Kalau kita buat kerja kat sini pun dia akan duduk kat dalam rumah, rumah mak kan. Menurut Wani, selain harga barang yang turun naik, agak sukar juga baginya mendapat stok bahan membuat rumah. Sebaik berjaya mendapatkannya, dia akan terus bertukang. Wani tidak betah duduk sahaja, dek kerana sudah terbiasa sibuk dengan rutin hariannya. Kalau ada barang, akan terus masuklah. Panggil site lah kan. Site kita akan masuk site. Buat rumah lah, start buat rumah 7.30. Paling lambat pun mungkin 8.30 macam tu lah start. Sampai pukul 11.30 paling lewat. So 11.30 tu dah rehat-rehat, kailulah apa semua dulu. Sebelum Zuhur bangun, siap-siap pergi mengajar kat sekolah. Petang balik rumah pukul 5.30 sampai. Kalau rasa macam ada mood ataupun tenaga itu lebih sikit, akan sambung lagi lah buat rumah pada petang dalam sejam. Kalau tak ada, taklah. So rutin harian saya macam tu je lah. Setiap yang dilakukan pasti akan ada halangan dan cabaran yang menanti. Wani tidak terkecuali. Selain kudrat seorang wanita tidak akan sama seperti lelaki, cuaca juga antara cabaran terbesar buat dirinya kerana cuaca kini yang tidak menentu. Ada kalanya panas yang melampau dan ada kalanya hujan lebat hadir tanpa dijemput. Part yang paling susah waktu buat rumah ni, bagi saya lantai lah. Bahagian lantai ni. Saya siapkan dalam masa 2 minggu. Tapi sehari tu saya cuma guna 3 jam saja. 2 minggu tu bulan puasa tahun ni. Bulan puasa tahun ni saya buat. Lepas je habis tarawih, terus sarung uniform, buat kerja belah malam lah. Sebab siang tak boleh nak minum air kan. Jadi kita buat belah malam. Lebih bertenaga sikit. Dia susah sebab bancus secara manual. Sebelum ada mesin mixer tu, memang bancus manual. So, saya bahagilah. Bahagi bahagian-bahagian tertentu. Kita buat dia punya tapak dulu. Lepas tu baru kita penuhkan dengan konkrit. Tapi konkrit tu bancus secara manual lah. Tu yang jadi
sangat penat. Tu orang terbalik menangis semua sorang-sorang kat sini. Tengah-tengah malam tu kalau menangis je lah kat sini. Penat tapi bila dah siap tu dia satu kepuasan. So lantai ni antara yang paling susah bagi saya lah. Jadi bolehlah buat kerja lepas tarawih malam. Tapak agak terang ya. Alhamdulillah. So kita guna spotlight 200 watt je. Solar punya. Jimat elektrik. Siapa sangka dari luarannya dia tampak kuat dan bertenaga. Hakikatnya, Wani adalah penghidap kanser buah pinggang peringkat awal. Namun, ia bukan penghalang untuk dia menerokai lebih jauh bidang pembuatan rumah yang diminati. Start rumah ni 2021 bulan 9. Waktu tu saya baru naik tiang rumah saja. Saya start sakit perut. Sakit kat bahagian perut, tak berhenti non-stop 3 minggu. Sakit yang tak pernah saya rasa sebelum ni. Jadi saya pergi hospital, saya pergi klinik, hulu gila. Last sekali, ambulans datang ambil kat rumah. Sebab dah tak tahan sangat kan, dah 3 minggu, tak baik-baik. Mula-mula doktor kata batu karang. Oh, you ada stone dalam dia punya buah pinggang ni, kata. So kita refer ke hospital lah, dia kata tu. So refer pada hospital dekat Kuantan ni. Pergi hospital, dan waktu tu juga saya warded. Doktor arrange untuk buat CT scan apa semualah. So waktu CT scan tu dah 3 kali CT scan benda tu tetap sama. Pakar radiologi pun dah sahkan kanser stage awal pada hujung tahun lepas. Itu pun antara cabaran nak buat rumah ni lah. Cuma dari segi kesihatan tu dia tidak lagi mengganggu sebab masih stage awal. So doktor kata buatlah apa yang you happy. Sebab kata kanser ni kita nak kena semangat je, nak kena happy. So saya teruskan impian ni. Kira macam healing jugalah buat rumah ni. Macam tu. Kanser yang dikesan pada peringkat awal tidak sedikit pun memudarkan semangatnya untuk menyiapkan rumah. Mei lalu, Wani yang sepatutnya melakukan pembedahan tetapi memohon pandangan pakar dari hospital lain. Kini, dia masih menanti prosedur seterusnya dari pihak hospital. Impian saya cuma rumah ni siap je. Tu. Nak siap dalam ikut plan saya. Orang kata design tu yang memang kita plan kita nak. Itu je lah. Kalau kata impian untuk buka company kontraktor tu rasa macam jauh lagi kot. Sebabnya modal besar. Nak kena banyak juga ilmu kan nak buat. Sebab nak buat rumah orang ni kita berkait dengan nyawa orang juga, keselamatan. Selepas rumahnya siap, Wani ingin meneroka bidang hiasan dalaman rumah bermula dengan rumahnya. Mungkin suatu hari, cita-citanya bakal tercapai dek kerana usaha gigih dan cekal wanita kecil mulia ini. Kisah Wani membuktikan wanita hari ini serba boleh serta mampu menceburi bidang yang dimonopoli kaum lelaki. Cari kuih bulan ni sebab daripada dulu lagi kita dah dengar kan kuih bulan ni famous sangat tapi susah nak rasa sebab bukan Muslim yang buat. Jadi sekarang kita berpeluang nak rasa sebab kita dah jumpa dah orang Muslim yang buat kuih bulan ni. Mengimbau kenangan dulu kira arwah ayah beli dekat saya kan. So sekarang bila dah besar ada anak sendiri saya pula lah bagi anak-anak rasa. So pakai dapat tahu lah suasana dia perayaan kuih bulan ni kan.
Selain Tahun Baru Cina dan Cap Gome, masyarakat Tionghoa di negara ini turut meraihkan Pesta Pertengahan Musim Luruh atau Lunar Festival. Di Malaysia, sambutan ini turut dikenali sebagai Festival Tanglong. Perayaan Kuih Bulan biasanya disambut pada hari ke-15 pada bulan ke-8 kalender Cina. Pada masa ini, bulan biasanya terang dan menjadikan ia waktu yang sesuai untuk meraihkan hasil tuaian musim panas. Kebiasaannya ia disambut dengan perarakan tanglong dan hidangan kuih bulan. Gaya hidup muhibah masyarakat negara ini menjadikan hidangan kuih bulan turut menarik minat kaum Melayu dan India untuk merasainya. Melihat kepada permintaan yang tinggi daripada masyarakat bukan Tionghoa pada kuih bulan, telah memberi inspirasi kepada Nur Farah Diba Azhar untuk menghasilkannya menggunakan resepi asli masyarakat Cina. Pada tahun 2016, tahun itu atuk saya tidak menyediakan kuih bulan kepada saya. Jadi pada tahun itu saya sendiri minta atuk saya untuk ajar saya macam manakah proses untuk melakukan kuih bulan. Dan disebabkan saya suka sangat makan kuih bulan inti kacang merah telur masin, jadi saya ambil kesempatan tahun itu untuk mula belajar cara-cara proses membuat kuih bulan klasik dan juga kuih bulan Shanghai Mooncake. Perasaan saya masa permulaan saya mempelajari kuih bulan, saya rasa sangat bangga kerana saya mewarisi turun-temurun resepi daripada keluarga saya sendiri. Hari ini Farah akan menunjukkan cara membuat kuih bulan. Sebagai permulaan, dia akan memanggang isi kuaci atau melon seed, salah satu bahan untuk inti kuih bulan. Ini adalah melon seed. Melon seed adalah sejenis kekacang. Kalau kita nak buat inti kuih bulan ni, kebanyakan kita akan campurkan ke kacang melon seed ni untuk bagi rasa kacang-kacang kat dalam inti kuih bulan kita. Kita akan ambil masa sekurang-kurangnya 15 minit untuk bagi dia betul-betul keperangan. Dan yang paling penting adalah suhu bakar kita tak boleh melebihi 100 darjah Celsius. Selepas itu, isi kuaci yang telah dipanggang tadi akan dibiarkan sejuk seketika. Berdasarkan pesanan yang diterima, Farah perlu menghasilkan inti kacang merah, salah satu inti yang popular dalam kalangan penggemar kuih bulan. Kebiasaannya, kacang merah ini akan direndam semalaman sebelum direbus. Ia kerana kacang berkenaan akan lebih mudah lembut dan hancur. Untuk siapkan sejenis perisau, saya mungkin mengambil masa paling kurang 6 ke 7 jam untuk siapkan sejenis inti. Dan saya mempunyai lebih 10 jenis inti yang berlainan. So, setiap satu hari kita hanya akan producekan sejenis saja inti. Sementara menunggu kacang merah yang direbusnya empuk, Farah menggunakan masa yang ada untuk menghasilkan kulit kuih bulan. Untuk nak buat kuih bulan ni, yang paling penting adalah dia punya ayak gula. Ayak gula ni lagi lama kita simpan, dia punya warna akan makin gelap. Dan untuk ayak gula ni, Farah akan buat setiap 1 tahun ke depan. Maksudnya tahun ni kita buat dan kita akan simpan ke tahun hadapan. So kita boleh tengok yang inilah warna asli air gula. Air gula berkenaan akan digaul bersama sedikit minyak sayuran. Kita buat proses kuih bakar ini memang betul-betul memang menggunakan tangan. Mesti kita tak guna mixer sama sekali. Jadi bila kita nak buat ni, dia tak boleh lambat, tak boleh tinggal dia.
tepung gandum digunakan dalam proses pembuatan kulit kuih bulan. Campuran air gula, minyak sayuran dan tepung akan digaul sehingga sebati dan membentuk satu adunan yang lembut. Kalau pakai mixer, dia akan macam berangin dah. So, kalau pakai tangan, dia punya tekstur nanti lagi moist. Macam ni. Dia akan betul-betul moist macam ni. Dia berbeza tau kalau kita pakai tangan dan juga pakai mixer. Selepas itu, ia akan ditutup dan dibiarkan selama 4 jam. Sementara itu, dari masa ke semasa, Farah akan memantau kacang merah yang direbusnya tadi. Rebusan kacang ini akan sentiasa dikacau bagi mengelakkan bahagian di bawah hangus dan melekat di dasar periuk. Selain itu, dengan mengacau secara berterusan selama beberapa minit juga boleh menyebabkan kacang yang telah empuk hancur. Mesin pengisar turut digunakan bagi memastikan kesemua kacang merah berkenaan hancur sekata dan halus. Kacang yang telah hancur tadi akan dimasak semula bersama campuran gula, minyak sayuran dan garam. Fasa untuk kita nak siapkan kacang merah kita, selepas kita masuk gula, kita masuk garam, kita masuk dengan minyak, kita akan kacau sampailah dia mengeras. Sedikit tepung beras akan dicampur ke dalam adunan inti bagi menjadikan ia sedikit kental. Ini adalah kacang yang telah sejuk. So, rupa dia akan kental-kental dan berminyak macam ni. Apa maksud minyak tu? Dia akan sangat lembab. Kita akan tengok kuih kita, kejadian nanti akan sangat lembab. Sebab kita tak pakai bahan pengawet. Jadi, dia hanya mampu bertahan 2 bulan sahaja. Proses terakhir membuat inti ini adalah memasukkan isi kuaci atau melon seed yang telah dipanggang tadi. Farah akan menggaulnya sehingga kesemuanya menjadi sekata. Inti yang telah siap ini akan dijadikan berbola mengikut saiz dan berat kuih bulan. Farah hanya menghasilkan 2 saiz kuih bulan sahaja, iaitu saiz kecil 50 gram dan saiz besar 125 gram. Setiap hari, mereka mampu menyiapkan kira-kira 200 biji kuih bulan. Di masa ini, kita akan melihat pelbagai kaum akan datang ke kedai untuk membeli kuih bulan ni jadikan sebagai hadiah kepada kawan-kawan. Orang Chinese akan datang untuk beli kepada kawan-kawan Islam, kawan-kawan Melayu, ataupun orang Islam kita akan membeli dihadiahkan kepada kaum Chinese. Ataupun sama orang India pun datang untuk bagi kepada company. So, semua kaum akan datang ke kedai untuk beli kuih bulan. Bagi masyarakat Cina, meraihkan Pesta Pertengahan Musim Luruh atau Lunar Festival adalah sama pentingnya dengan meraihkan Tahun Baru Cina. Pada sambutan ini, tanglong akan dinyalakan dan diterbangkan ke udara. Jika Tahun Baru Cina, ia begitu sinonim dengan kuih bakul. Sementara untuk Pesta Pertengahan Musim Luruh ini pula, juadah utamanya adalah kuih bulan. Detik perayaan yang semakin hampir menjadikan Farah dan kaki tangannya sibuk untuk memenuhi pesanan. Untuk makluman semua, kuih bulan mempunyai pelbagai jenis. Antaranya adalah yang selalu didapati di pasaran adalah classic mooncake, traditional mooncake lah kita panggil. Kita ada Shanghai mooncake, 3Q mooncake, QQ mooncake, jelly mooncake dan pelbagai jenis lagi mooncake. Tetapi dekat pasaran selalunya akan diketengahkan adalah traditional mooncake. So, setiap proses kuih bulan ni
dia punya inti tetap sama, yang membezakan dia hanyalah kulit sahaja. Kesemua bobolan inti tadi akan dibalut dengan adunan kulit dan dibentuk menggunakan acuan khas. Setiap acuan akan menghasilkan bentuk dan corak yang berlainan. Setelah siap, ia akan dibakar di dalam ketuhar pada suhu 80 darjah Celsius. Tempoh pembakaran biasanya mengambil masa lebih kurang 15 minit. Selepas dikeluarkan, kuih bulan akan dibiarkan sejuk pada suhu bilik. Berus halus digunakan bagi membuang serbuk tepung yang masih terlekat pada kuih bulan. Proses ini akan membuatkan corak pada setiap satu kuih menjadi lebih terserlah dan menarik. Selepas kuih benar-benar sejuk, Farah akan memasukkannya ke dalam bekas atau bungkusan khas. Kuih bulan saiz kecil 50 gram akan dijual pada harga RM5, sementara saiz besar 125 gram pula RM10. Di masa ini, kita akan melihat pelbagai kaum akan datang ke kedai untuk membeli kuih bulan ni dijadikan sebagai gifted lah, dijadikan sebagai hadiah kepada kawan-kawan. Setengah orang Chinese akan datang untuk beli kepada kawan-kawan Islam, kawan-kawan Melayu, ataupun orang Islam kita akan membeli dihadiahkan kepada kaum Chinese. Ataupun sama orang India pun datang untuk bagi kepada company. So, semua kaum akan datang ke kedai untuk beli kuih bulan. Bagi Syahidan Zulkifli, kehadiran kuih bulan sering menggamit memori bersama bapanya sewaktu kecil dahulu. Kini, setelah mempunyai keluarga sendiri, dia cuba mencipta semula memori berkenaan bersama dua orang anaknya setiap kali tibanya festival kuih bulan. Cara personal dia kuih bulan ni kira mengambil balik kenangan lah. Imbas balik kenangan dulu kira arwah orang tua saya beli untuk saya kan. So sekarang ni saya dapat beli sendiri. So bila rasa kuih bulan tu kira teringat lah apa time arwah orang tua tu beli untuk saya kan. Mengimbau kenangan lah. Kenangan dulu kira arwah ayah beli dekat saya kan. So sekarang bila dah besar ada anak sendiri, saya pula lah bagi anak-anak rasa. So pakai dapat tahu lah suasana dia perayaan kuih bulan ni kan. Bagi Nur Zalilah Muhammad Zaidi dari Penaga, kali pertama dia merasai kuih bulan air tangan Farah beberapa bulan lalu. Kali ini, dia datang semula untuk merasai lagi kuih bulan yang dihasilkan ibu kepada seorang anak itu. Dia turut membeli kuih bulan yang dipesan oleh beberapa rakan sekerjanya. Saya cari kuih bulan ni sebab daripada dulu lagi kita dah dengar kan kuih bulan ni famous sangat tapi susah nak rasa sebab bukan Muslim yang buat. Jadi sekarang kita berpeluang nak rasa sebab kita dah jumpa dah orang Muslim yang buat kuih bulan ni. Okey, Kak Farah nak ajak cara macam mana untuk bagi tahu dekat customer nak makan sebetulnya. So, potong setengah. Kalau cara untuk makan tak muak, dia kena potong betul-betul kena. So, dalam ni, sebiji ni, sama juga kita potong. Tengok. So, ini adalah inti pandan. So, kita potong kedua dan kita potong ketiga lagi. Dan pandan ni dia memang akan betul-betul bau pandan. Ni asli dia akan bau pandan. So, dalam ni 100% memang kita tak pakai kacang. Kalau nak kacang, kena ambil Kak Farah buat air kacang. Kenapa yang memang sangat sedap? Sebab tengok penuh dengan inti telur masin dia. Dan kita dah potong lagi. Nah. Kepelbagaian kaum yang wujud dalam populasi masyarakatnya menjadikan Malaysia bukan sahaja kaya dengan pelbagai budaya tetapi juga cita rasa pemakanan.